أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bertemu lagi, bersua kita lagi, berkeudara lagi, ke udara kita lagi dalam tazkirah Ramadan. Untuk kali ini masih lagi bicara tentang taubat. Saya pernah mengatakan bahawa antara perkara yang wajib kita lakukan dewasa ini dan ketika dan saat ini antara lain ialah kita wajib bertaubat apabila kita ni memiliki dosa-dosa, melakukan dosa dan maksiat, lebih-lebih lagi minal kabair, dosa-dosa besar, wajib kita kena bertaubat. Dan yang keduanya, kita wajib mengqadha solat sembahyang yang fardu yang pernah kita tinggalkan. Maka di bulan Ramadan ini, inilah dua perkara kewajipan yang sangat-sangat patut kita lakukan. Ya, biarlah orang berbicara tentang berlumba-lumba nak mencari Lailatul Qadar, ya silakan, tapi kita lebih tahu tentang keadaan diri kita bagaimana. Dalam keadaan banyak lagi kewajipan solat fardu kita yang masih kita belum qada, dan banyak lagi dosa-dosa yang telah yang lalu yang masih lagi kita belum benar-benar bertaubat daripadanya. Baik, dalam kitab Minhajul Abidin ila jannati Rabbil Alamin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ada menyebutkan kenapa pentingnya bertaubat ini. Kenapa kita kena bertaubat, mesti bertaubat, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Ada dua perkara.
Ya, penting kita bertaubat. Yang pertama, kita mesti bertaubat, kena bertaubat untuk, ya, pertamanya apa dia? Kerana untuk nak mendapatkan taufik dalam melakukan ketaatan. Ya. Untuk supaya kita mendapat taufik melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti taufik? Biasa, ya, biasa kita dengar bila penceramah, ustaz-ustaz dia mengakhiri ceramah dia, mengakhiri tazkirahnya, ya, sering ustaz-ustaz menyebut wabillahi taufiq wal hidayah. Apa arti taufik? Apa itu hidayah? Ya, arti taufik itu ialah khalqu qudrati ta'ah lil abdi. Iaitu taufik. Allah Ta'ala jadikan dalam diri hamba itu ada kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Ta'ala jadikan dalam diri hamba itu ada kekuatan khalqu qudrati ta'ah lil abdi. Allah Ta'ala jadikan dalam diri hamba itu ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia mesti wajib dia kena bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi dosa-dosa itu tidak dibersihkan daripada hatinya, kekaratan itu tidak dibersihkan, bagaimana cahaya hidayah, cahaya taufik itu dapat masuk ke dalam hati dia untuk menjadi suatu kekuatan untuk diberlakukan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesanan Imam Al-Ghazali supaya kita hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melayakkan taufik kepada taufik untuk melakukan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ni yang kita memahami secara mudah, hidayah itu ialah petunjuk, ya, kefahaman. Ada guru-guru saya buat contoh begini, ya, ketika mana kita memandu kenderaan kita di sebatang jalan raya, ya, kita memandu dengan agak laju, kemudian kita nampak ada papan tanda menunjukkan bahawa di hadapan sana ada selekoh yang tajam. Jadi diminta kenderaan kita supaya dipandu secara perlahan, ya, supaya mengelakkan daripada berlaku terbabah dan seumpamanya. Jadi bila kita baca pada papan tanda signboard itu dipanggil hidayah, petunjuk. Ada isyarat, ada petunjuk. Maka kalaulah pemandu yang membawa kenderaan tadi itu dia ada taufik, ada kekuatan untuk mengikuti petunjuk tersebut, maka sudah tentu dia akan memperlahankan kenderaan dia ketika mana nak hampir sampai kepada selekoh yang tajam tersebut. Maka bila dia dapat melakukan perkara itu, insya-Allah dia akan selamat. Dia tidak akan berlaku kemalangan dan seumpamanya. Itu dipanggil orang yang ada taufik, ada hidayah, dia dapat hidayah dan dia juga dapat taufik, kekuatan untuk mengikuti apa yang petunjuk yang dia faham tadi. Itulah pentingnya kita ni kepada mendapat taufik. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut, ya, kita kena bertaubat untuk mendapatkan taufik, hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Dan yang keduanya, kata Imam Al-Ghazali, supaya ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibuat contoh seperti kita, ya, kita berhutang ataupun kita memberi hutang pada seseorang. Katalah kita kata, ya, kita beri hutang dia RM100 umpamanya. Ya. Dan dalam Islam, sebagai tanda terima kasih kita, ya, bila orang beri kita hutang, kita dalam kesuntukan, ya, kita dalam kesempitan, ya, lalu kita minta berhutang pada seseorang hamba Allah, ya, dia beri kita hutang RM100 umpamanya. Dan bila kita membayar semula hutang tersebut dengan tanpa ada apa-apa perjanjian pada masa diberi hutang itu, tapi atas dasar kerana kita tanda terima kasih kita kepada orang yang memberi hutang kepada kita, maka kita sertakan dengan RM100 itu, kita bagi hadiah. Maka itu tidak mengapa.
sebagai tanda terima kasih. Tapi apa yang berlakunya ialah kita ni ada hutang kepada seseorang RM100. Itu benda yang pokok sebenarnya. Tiba-tiba kita nak beri hadiah sahaja sebagai tanda terima kasih kerana memberi hutang kepada kita, sedangkan yang hutang pokok asas itu kita tidak beri, maka keadaan itu sudah tentu tidak boleh diterima oleh orang yang memberi hutang. Maka begitulah ibaratnya. Sebab taubat ini adalah satu kewajipan. Banyak orang minta maaf cakap, orang-orang yang tertipu dalam beramal ibadah, dia rajin sembahyang sunatnya sehingga melakukan amalan zikir dan sebagainya, tetapi dalam masa sama dirinya sendiri masih lagi tidak benar-benar bersih. Dia masih lagi tidak melakukan dengan ibadah, melakukan taubat dengan taubat nasuha. Sedangkan taubat itu adalah wajib, sebagaimana dalam huraian saya sebelum daripada ini, dalam ayat yang dalam Quran mengatakan watubu ilallahi taubatan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Kita buka dalam tafsir At-Tabar, Qurtubi menyebutkan la syakka wala khilafa, tidak ada khilaf lagi bahawa taubat itu adalah wajib. Tengok, kadang-kadang seseorang kita dia gemar, suka buat benda-benda amalan sunat sebagainya, sedangkan bertaubat itu adalah wajib. Patutnya kita kena mendahulukan kewajipan itu, iaitulah kita wajib kena bertaubat supaya melayakkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah, dan juga rentetan daripada itu, bila kita tidak benar-benar bertaubat, maka pada adatnya sukar seorang itu dapat merasai kelazatan dan kemanisan dalam ibadah. Sukar seseorang itu dapat rasa kemanisan dan kelazatan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ulama menyebutkan dosa-dosa ini ibarat seperti racun. Dosa-dosa ini ibarat seperti duri yang mencucuk, yang menusuk di mana-mana bahagian tubuh kita. Bagaimana rasanya? Sudah tentu kita tidak akan selesa selagi duri yang melekat di tubuh kita itu kita tidak buang, selagi racun yang ada dalam tubuh itu tidak dibuang, tidak dibersihkan, maka selagi itulah kita akan berasa tidak selesa, berasa tidak merasakan tidak senang, berasa tidak selesa. Maka begitulah rohani kita pun, walaupun kita semayang, walaupun kita berzikir sekalipun, walau apa sekalipun, dalam keadaan rohani kita ni masih berlumuran dengan kekotoran dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak muslimin dan muslimat, tentang kepentingan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat penting. Biarlah kita buat amal tu tidak banyak, walaupun 2 rakaat sembahyang, walaupun zikir yang sedikit, tapi amal yang kita buat itu dengan amal yang benar, dengan kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bayangkanlah, kita nak menghidangkan suatu makanan pada seseorang, walaupun makanan itu makanan yang paling lazat sekalipun, tapi dihidangkan dalam pinggan yang kotor. Kita buat satu analogi mudah, makanan yang sedap, walaupun makan yang apa sekalipun, yang terbaik sekalipun, tapi dihidangkan dalam dulang ataupun dalam pinggan yang kotor, agak-agak kita nak makan tak tuan-tuan muslimin dan muslimat? Walaupun makan yang tersedap sekalipun, tapi kita lihat Allah, di tepi-tepi pinggan itu, dulang itu ada najisnya, itu kotor air, kita nak makan pun tak tergamak. Sebaliknya, walaupun makanan tu biasa-biasa sahaja, biskut ke kita kata, apa yang ringan-ringan, tapi dihidangkan dalam bekas yang bersih, dalam bekas yang bersih. Jadi kita
kalau disuakan, kalau dipersilakan jumpa makan, maka kita pun dengan rasa tidak ada asa apa-apa, kita mudah untuk mengambil makanan tersebut. Tambah ya, makanan itu walaupun nampak biasa-biasa tapi dihidangkan dengan cara yang menarik, atas ya, diletak di atas bekah yang bersih, lagi pula berbunga-bunga sebagainya, Masya Allah. Maka begitulah ibaratnya. Ya, Allahu Akbar. Jadi kita beramal, jangan kita hanya memikirkan tentang banyaknya bilangan amal semata-mata. Ya, jangan kita gairah sangat nak buat perkara-perkara sunat, tetapi dalam keadaan kita meninggalkan benda yang wajib. Ini dipanggil di antara orang yang tertipu. Ya, kita berio-iyo. Ya, berio batu, kata orang sembilan kan, berio batu buat benda sunat. Ni solat fardu yang dia tinggal pun dia tak buat lagi, dia tak qada lagi. Ya, dosa-dosa dia, mungkin dosa zina di dahulu, dosa dia minum arak sebagainya, dia tak benar-benar bertaubat dengan taubat nasuha dan sebagainya. Macam mana? Ya, ataupun ibarat contoh yang lain, tubuh kita ni penuh dengan daki kotoran. Ya, tubuh kita ni penuh dengan daki, dengan peluhnya, dengan macam-macam ya, benda-benda yang kotor sebagainya. Tiba-tiba kita nak sarungkan pakaian-pakaian bersih. Selesa ke? Ya, cuba kita jawab tak? Badan tubuh kita ni kotor, bau poluh-poluh. Ya. Dengan ada darah, tubuh kita ni ada darah meleleh sikit, ada nanah terpecah ke sebagainya. Tiba-tiba kita nak pakai pakaian yang bersih, dan kadang kita tak mandi terlebih dahulu, bersihkan dahulu. Selesa ke? Tak selesa. Ya, kita bangun-bangun pagi, ya, dalam keadaan tak gosok gigi, dengan tarik matanya masih ada, dengan alio basi sebagainya, tiba-tiba ya, berdiri depan cermin, terus nak pakai tudung kalau orang perempuan. Kita yang lelaki terus nak pakai songkok ke, ataupun terus ya sikat rambut, nak keluar dalam keadaan tak basuh muka dan sebagainya. Selesa ke kita? Ya, tak selesa kita. Jadi begitulah saya datangkan beberapa contoh-contoh bagi menggambarkan betapa jiwa dan hati kita itu begitulah keadaannya kalau masih kotor, masih banyak luka-luka lagi, banyak kotor-kotor, naklah kita bersihkan. Maka pembersihan itu tidak ada lain melainkan naklah dicuci dengan air taubat. Ya, dicuci dengan apa muslimin dan muslimat? Dengan air taubat. Jadi benarlah sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, hendaklah kita ni tadi, kita mesti bertaubat pertama untuk mendapatkan taufik, kekuatan. Bukan mudah nak buat taat ini, tuan-tuan dan muslimin dan muslimat. Bukan mudah. Nak boleh bangun malam, nak duduk berzikir. Jangan cakaplah Allah. Ya, sekadar zikir tahlil 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, belum tentu. Ya, kalau tak dapat taufik, kekuatan diberi Allah, takkan mampu kita, tak boleh duduk. Ya, kita boleh duduk menghadap handphone ya berjam-jam, tapi nak berzikir yang tak sampai 20 minit, 15 minit pun kita tak mampu kalau tidak mendapat taufik, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita mesti banyak bertaubat. Ya. Carilah guru pesanan saya ini sebagaimana dipesan oleh ya guru-guru, para murabi yang membimbing saya memesan, carilah guru-guru yang boleh membimbing kita sehingga dapat membuang kesombongan diri dalam diri kita dan dapat menumbuhkan rasa perasaan hina yang sehina-hinanya kita di hadapan Allah. Ya, bila kita benar-benar dapat membuang segala ya rasa sombong, rasa besar diri dalam diri kita, dan kita dapat menanam, suburkan dengan sesubur-suburnya perasaan hina diri, sehina-hina diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah di situ akan ada kekuatan. Allah Ta'ala akan beri hidayah, petunjuk kepada kita. Allahu Akbar. Jadi itulah ya, sebagai
tazkirah ringkas untuk pada hari ini. Ya, kenapa kita wajib bertaubat? Pertama, kerana nak mendapatkan taufik, petunjuk, kekuatan khalqu qudratit ta'ah lil 'abdi, supaya Allah Taala campakkan dalam hati ada kekuatan untuk kita nak buat taat. Sebab tu wajib kena bertaubat. Dan yang keduanya, supaya amal ibadah kita tu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ayah dan bunda muslimin dan muslimat, sia-sialah kita buat perkara-perkara sunat, hatta yang wajib sekalipun dibimbangi takut-takut tidak diterima oleh Allah jika sekiranya kita ni tidak benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, batulah. Ya, ambillah peluang ini yang sebaik-baiknya untuk kita bertaubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, ya, mengakui di hadapan Allah di atas kesalahan diri kita, di atas kelemahan kita mengaku betul di hadapan Allah Ta'ala, rasa hina sehina-hina di hadapan Allah, rasa malu yang sangat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya melihat zahir kita, manusia hanya melihat luaran kita, tapi dalaman ini, ya Allah, ni dalam hati kita ni, diri hati kita ni, siapa dia yang tahu? Ya, selalu saya sebut, sekiranya Allah Ta'ala, ya, buka hijab dan Allah Ta'ala boleh baulah, sekiranya manusia ni boleh bau betapa busuknya hati yang ada dalam hati kita yang penuh dengan dosa, ya, maksiat batil sebagainya ni, kalau manusia boleh hidulah, manusia boleh nampak Allah, saya tak ada seorang pun manusia yang berani rapat dengan kita, malah akan daripada jauh lagi dia dah dari daripada kita. Betul tak ayah dan bunda muslimin dan muslimat? Ibaratnya macam ni lah, ya, satu orang di tubuhnya ada najis, tahi lembu, kau minta maaf cakap, ya, di tubuhnya ada tahi lembu kau, ya, tahi ayam sebagainya. Macam mana kita bila berdepan dengan orang seperti kita, daripada jauh kita dah tutup hidung dah. Daripada jauh kita dah melarikan diri, tak mau hampir kepada dia. Maka begitulah kita ni punya Allah, ya. Orang nampak luaran kita ni, Allah Ta'ala tutup ni dengan, ya, dengan darah daging, dengan pakaian, ya, kena pula pakai serban, pakai, orang tak nampak. Ya, tapi kitalah yang lebih tahu tentang diri kita yang sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuh, ya, ambillah peluang ini supaya kita benar-benar dapat bertaubat kepada Allah. Ingatlah pesanan Luqmanul Hakim kepada anaknya, mengatakan, wahai anakku, hendaklah kamu bersegera bertaubat kepada Allah. Kerana apa? Fa innal mauta ya'ti baghtatan, kerana mati itu dia datang secara tiba-tiba, ya, tanpa kita mengetahui bila masanya. Ya Allah, wallahu a'lam. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kurniakan kepada kami, Allahumma haqqiqna, ya Allah, bi haqiqatil ikhlas. Ya Allah, tuangkan ke dalam hati, jadikan hati kami ini benar-benar ikhlas, ya Allah, dalam setiap niat kami, dalam setiap ucapan perkataan kami, dalam setiap amalan tindakan ibadah kami, ya Allah, hanya semata-mata mengharapkan keridaan daripada Engkau jua, ya Allah. Tidak ada yang lain, ya Allah. Selain daripada Engkau, tidak ada sesuatu pun yang boleh memberi bekas, memberi kesan, melainkan hanya Engkau jua, ya Allah.
Ya Allah, manusia melihat zahir kami, Ya Allah. Manusia melihat luaran kami, Ya Allah. Sedangkan hakikatnya, Ya Allah, diri ini, hati ini, Ya Allah, sebagaimana Engkau yang maha mengetahui, Ya Allah, penuh dengan kekaratan dosa dan maksiat dan kelalaian kepada Engkau, Ya Allah. Maafkan kami, Ya Allah. Ampunkan dosa kami, Ya Allah, dan terimalah taubat kami, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Jauhkan kami, selamat dan bersihkan hati-hati kami semua, Ya Allah, daripada sifat pura-pura dan perasan, Ya Allah. Pura-pura baik, pura-pura tawaduk, pura-pura rajin, dan selamatkan hati, bersihkan hati kami daripada sifat perasan, Ya Allah. Perasan kami ini lebih baik daripada orang. Perasaan kami ini lebih mulia daripada orang. Tidak, Ya Allah. Engkau lah yang maha mulia, Ya Allah. Kami tidak ada apa-apanya, Ya Allah. Kami tidak ada apa-apanya, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Maafkan kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Terimalah taubat kami, Ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan Ramadan ini berlalu meninggalkan kami, Ya Allah, kecuali Engkau ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami, Ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua, ibu dan ayah, mak dan abah kami, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, sama ada yang masih hidup maupun ibu dan ayah, mak dan abah yang telah pergi meninggalkan kami buat selama-lamanya, Ya Allah. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau ampunkan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau kasihanilah, Engkau belas kasihanilah ke atas seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang masih belum bersyahadah, Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka, Ya Allah, agar dapat mereka mengucap dua kalimah syahadah, Ya Allah. Bagi yang telah pun Islam, Ya Allah, berilah hidayah petunjuk kepada mereka, Ya Allah, agar terbuka pintu hati mereka untuk benar-benar bertaubat dan kembali kepada Engkau, Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Tidak lupa juga, Ya Allah, ampunkan dosa guru-guru kami, Ya Allah, yang telah selama ini mendidik kami, Ya Allah, mendidik dan membimbing akli, jasmani, apatah lagi rohani kami ini, Ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur guru-guru murabbi kami, murabbi umat yang membimbing umat ini, Ya Allah. Panjangkan umur mereka, Ya Allah. Sihatkan tubuh badan mereka, Ya Allah, agar umat manusia terus dapat mengambil manfaat daripada mereka, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum